Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, hari ini Ustazah akan ceritakan berkaitan dengan Nabi Isa alaihi salam. Jadi Ustazah ulang balik semula mengenai latar belakang Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa alaihi salam ni dilahirkan pada tahun 622 sebelum Masihi. Okay, Nabi Isa ni dilahirkan di macam Nabi Musa sebelum ni kita belajar dilahirkan di Mesir. Jadi Nabi Isa ni dilahirkan di Palestin, satu daerah yang terletak di negara Palestin. Okey, jadi ibu Nabi Isa ni adalah yang bernama Maryam binti Imran. Okey, yang kisah Maryam saya dah ceritakan minggu lepas, iaitu Maryam ni adalah seorang wanita yang solehah. Okey, di mana pada semenjak kecil lagi telah dijaga oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Okay, jadi dia telah mengabdikan diri kepada Allah SWT. Jadi duduk dalam satu bilik kan, satu tempat ibadah tu, kiranya dia beribadah je kepada Allah. Sehingga pada satu masa tu Nabi Zakaria datanglah nak hantar makanan kepada Maryam ni. Tetapi Nabi Zakaria pelik lah, tiba ada makanan dah. Jadi Nabi Zakaria tanya, dari mana datangnya makanan ni? Maryam kata, daripada Allah SWT. Sampai macam tu sekali sayangnya Allah kepada Maryam yang taat, sangat-sangat taat kepada Allah. Jadi Maryam ni duduk dalam satu bilik ibadah ni kan, tak keluar. Makan dihantar oleh Nabi Zakaria. Jadi satu hari ni datanglah seorang lelaki, iaitu Malaikat Jibril. Bila malaikat ni turun ke dunia, mereka akan berubah menjadi inilah wajah lelaki. Dan Malaikat Jibril ni kata, wahai Maryam, kau akan dianugerahkan oleh Allah seorang anak lelaki yang soleh. Okay, jadi anak lelaki tu adalah Nabi Isa lah. Pada waktu tu Maryam ni takut lah. Dia dah tak pernah jumpa lelaki. Lepas tu dia tiba ada anak. Lepas tu dia macam rasa macam mana nak larikan diri lah. Sebab nanti orang pandang macam mana kan. Sebab dia perempuan tapi tak orang yang beribadah. Tiba-tiba ada anak pula. Jadi dia pergi satu tempat. Okey, kat situ dia bersalin lah, dia melahirkan Isa alaihi salam. Jadi pulangnya Maryam ke tempat tinggalnya. Dalam perjalanan tu jumpalah ramai orang bertanya, anak siapa, ayah dia siapa. Tapi Allah dah kata dengan Maryam, jangan bercakap apa-apa. Pada waktu ni Maryam kata, tanya baby ni, tanya anak ni. Semua katalah, takkan nak tanya baby ni, macam mana dia nak cakap. Itu adalah mukjizat. Antara mukjizat Nabi Isa adalah Nabi Isa ni boleh bercakap ketika bayi lagi. Jadi Nabi Isa kata, aku ni adalah hamba Allah. Yang mana aku ni telah dilantik sebagai Nabi. Dalam perut lagi dia dilantik sebagai Nabi. Kecil pun dia dilantik sebagai Nabi. Okey, jadi semua orang katalah, jadi semua orang nampaklah bahawa Maryam ni dia melahirkan seorang anak yang soleh, yang lantik menjadi Nabi. Okay, kemudian antara mukjizat Nabi Isa selain daripada boleh bercakap, boleh berkata-kata ketika masih bayi ni, antaranya adalah Nabi Isa ni boleh dia jadikan, contohnya tanah liat tu dibentukkan jadi burung, lepas tu dia tiup je boleh terbang dah. Kemudian boleh menyembuhkan penyakit kusta, penyakit kulit lah. Kemudian boleh menyembuhkan orang buta. Kemudian mukjizatnya adalah kitab Injil. Okey, kemudian antara sahabat yang semasa dakwah Nabi Isa yang rapat-rapat dengan Nabi Isa tu, kita gelar dia adalah Al-Hawariyin. Hawariyin, ni gelaran bagi orang yang sahabat-sahabat yang rapat, yang berdakwah bersama-sama dengan Nabi Isa alaihi salam ni. Jadi pada zaman Nabi Isa ni kan menjalankan dakwah kan. Pada waktu tu orang-orang Yahudi ni, orang kafir ni, dia cakap dengan pemerintah lah. Dia kata Nabi Isa ni bawa agama yang sesat. Mana yang bawa menyesatkan agama Yahudi. Padahal yang kita tahu Yahudi tu yang sesat sebenarnya. Tapi dia fitnah lah. Ianya fitnah Nabi Isa bawa agama yang sesat ke dalam agama Yahudi. Kemudian mereka fitnah lagi bahawa Nabi Isa ni dengan bawanya agama Nabi Isa yang baru ni, dia telah memecahkan
penduduk, memecah belahkan satu keluarga. Bila satu keluarga ni ayah dia masuk Islam, anak bini dia semua tak masuk Islam, pecah belah lah, bergaduh. Anak masuk Islam, tiba-tiba yang lain tu bergaduh, macam tu. Contohlah macam tu. Kemudian mereka kata Nabi Isa ni dia gunakan sihir untuk tarik orang-orang ni ikut agama dia. Untuk antara fitnah lah. Kemudian mereka kata bahawa Nabi Isa ni adalah anak zina sebab tak ada ayah kan, lahir tanpa seorang ayah. Tu sangat dahsyat lah dia punya fitnah. Kemudian pemerintah ni rasa geram lah kan, tiba Nabi Isa bawa agama yang menyesatkan agama Yahudi. Jadi mereka ni berpakat untuk menangkap Nabi Isa. Jadi dalam kalangan pengikut Nabi Isa ni, mereka telah bocorkan rahsia lah kepada pemerintah bahawa tempat persembunyian Nabi Isa dekat sini, macam tu. Jadi mereka datang, pada waktu tu Allah telah menukar wajah seseorang menjadi macam Nabi Isa lah. Jadi pada waktu tu Allah telah mengangkat Nabi Isa ke langit di sisi Allah SWT lah. Jadi mereka tangkap tu bukan Nabi Isa, tapi yang menyerupai Nabi Isa. Bila dia orang dah tangkap tu, dia orang salibkan Nabi Isa. Macam mana bentuk salib? Macam tu lah, dia depakan tangan, lepas tu dia gantung dekat kayu tu kan. Itu salib. Itu nama dia, salib lah, dia salibkan Nabi Isa tu. Tapi tu bukan Nabi Isa. Kemudian lepas Nabi Isa disalibkan tu, yang konon-kononnya Nabi Isa disalibkan tu selepas 325 tahun. Kira-kira selepas 325 tahun selepas itu, timbul pula rasa dalam kalangan penduduk, dalam kalangan pengikut Nabi Isa ni, diorang kagum lah dengan mukjizat Nabi Isa yang ada. Kemudian diorang kagum apa yang keistimewaan yang Nabi Isa ada. Diorang kata Nabi Isa ni adalah anak Tuhan. Tadi kan dilahirkan tanpa ayah kan, jadi diorang kata Nabi Isa ni adalah anak Tuhan. Sebenarnya apa yang berlaku pada Nabi Isa semua tu dianugerahkan oleh Allah. Mukjizat semua dianugerahkan oleh Allah. Sepatutnya pengikut Nabi Isa kata itu adalah anugerah daripada Allah SWT. Bukannya mereka menggelarkan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Tak sepatutnya berlaku sebegitu. Jadi bila dia orang dah mengatakan bahawa Nabi Isa ni sebagai anak Tuhan, dia orang jadi menyembah lah anak Tuhan kan. Jadi Allah murka terhadap pengikut ni, kaum Nasrani ni. Pada waktu Nabi Isa, kita panggil dia kaum Nasrani, pengikut Nabi Isa. Jadi mereka ni sesat lah kiranya. Diorang kata Nabi Isa tu adalah anak Tuhan. Jadi bila dekat kita kata tadi, salah cerita tadi, Allah telah mengangkat Nabi Isa ke langit di sisi Allah. Jadi maksudnya Nabi Isa ni tak wafat lagi. Sebab itulah nanti pada hari kiamat Nabi Isa akan turun ke dunia. Turun ke dunia menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan berlawan dengan Dajjal. Itu nanti kisah seterusnya lah. Ini salah cerita pasal sedikit berkaitan dengan Nabi Isa alaihi salam. Nanti tugas awak adalah salin nota-nota yang Ustazah telah buat ni ke dalam buku tulis. Setakat itu untuk kisah Nabi Isa alaihi salam. Harapkan para pelajar boleh memahami dan mengambil iktibar daripada kisah Nabi Isa alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.